Selamat pagi, salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Hafizi Rosli, dan kami juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua penonton kami, dan kami akan juga membawakan laporan mengenai sambutan Hari Malaysia dari Sibu Sarawak bersama wartawan kami Syaf Syukri sebentar lagi. Tetapi sebelum itu kami juga nak menceritakan tentang berita-berita utama yang anda perlu tahu sebelum anda mulakan hari anda. Pastinya kita akan memberi tumpuan kepada situasi COVID-19 dalam negara. Betul. Dan itu menjadi berita pertama yang kami nak kongsikan pada pagi ini, di mana mengikut pengumuman Kementerian Kesihatan semalam, seperti setiap hari kami akan bawakan laporannya. Semalam sahaja kami mencatatkan 23 kes baharu, dan ini kita catatkan sedikit penurunan berbanding dengan hari-hari sebelum ini. Sekitar 100, angka 3 digit pun kita ada mencatatkan sejak kebelakangan ini. Tetapi ini satu penurunan yang amat besar. Tetapi daripada 23 kes baharu itu, 13 merupakan kes jangkitan di Sabah sahaja. Itu merupakan 13 kes jangkitan dalam negara, dan selain itu turut direkodkan 10 kes import, dan ini menjadikan jumlah kes kumulatif secara keseluruhannya adalah sebanyak 9,969 kes, semakin hampir dengan kes 10,000 jumlahnya secara keseluruhan. Dan oleh itu jumlah kes aktif dalam masa yang sama adalah 632 kes. Ini adalah jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 ketika ini, satu peningkatan yang amat besar. Jika sebelum ini selalunya kita rekodkan sekitar 100 lebih kes aktif dengan kebolehjangkitan, tetapi kini sudah meningkat daripada 400 ke 500 dan kini 632 kes. Agak membimbangkan. Betul, dan satu lagi kita ingin berkongsikan kepada anda, ini perutusan daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam telah pun memberikan penjelasan mengenai keadaan COVID-19 di negara kita. Begitu juga dengan ini satu lagi pengumuman yang telah pun diberikan, iaitu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi peringatan Perintah Kawalan Pergerakan PKP terpaksa dilaksanakan semula sekiranya kes COVID-19 di dalam negara meningkat dan juga mendadak. Dan Muhyiddin berkata jika PKP dilaksanakan semula, ia akan memberi kesan buruk kepada kehidupan rakyat dan juga ekonomi negara. Dan kalau kita lihat kepada kesan ataupun kalau kita lihat kepada kes COVID-19 di negara kita, beberapa kluster baru telah pun diumumkan ataupun telah pun diperincikan oleh KKM sendiri, seperti kluster di utara tanah air kita tahu, sehingga memaksa PKPD secara pentadbiran dilaksanakan di Kota Star, begitu juga dengan di Tawau. Dan ini telah pun memberikan isyarat kepada kita bahawasanya kita perlu menjaga diri kita dan juga kita perlu memastikan tahap keselamatan diri kita berada pada tahap yang baik, dan kerajaan juga dalam masa yang sama berusaha untuk menghindarkan kita ataupun memastikan kita dalam keadaan selamat supaya tiada penularan dalam kes tempatan itu. Beliau juga menekankan kepada situasi yang sedang berlaku di Sabah ketika ini, di mana kebanyakan kes direkodkan berpunca di Sabah, dan dalam masa yang sama juga menjelang pilihan raya negeri Sabah. Beliau mengingatkan bahawa kita jaga kita bah. Itu kata-kata yang diingatkan orang ramai susulan pengumuman ataupun perutusan khas malam. Kita jaga kita bah. Beliau menasihatkan penduduk di Sabah agar lebih berhati-hati susulan peningkatan kes dan juga kluster baharu yang direkodkan di Lahad Datu dan juga Tawau. Ini antara penekanan beliau juga bukan saja kepada rakyat secara umum, tetapi terutamanya kepada ahli politik, pemimpin-pemimpin yang bakal menjalankan kempen ataupun telah memulakan kempen di Sabah susulan hari penamaan calon pada Sabtu lalu. Kita lihat kempen yang dijalankan perlu patuh kepada SOP. Dalam masa yang sama, mereka juga yang terlibat pada hari pengundian nanti. Ini adalah pengingatan yang sangat wajar, terutamanya melihat kepada kes COVID-19 di Sabah yang semakin meningkat. Dengan itu kita nak saksikan apa lagi perincian intipati pengumuman ataupun dalam kenyataan media KKM semalam dalam infografik ini. Kita saksikan.
Baik, kita bercakap mengenai Hari Malaysia. Hari ini 16 September 2020 merupakan sambutan ke-57 sambutan Hari Malaysia pada hari ini. Yang kita tahu Hari Malaysia ataupun Malaysia ditubuhkan secara rasminya pada tanggal 16 September 1963 di mana dalam penubuhan negara ini hanya telah melibatkan gabungan antara Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Borneo Utara iaitu Sabah. Dan kita ingin menyoroti kembali dari segi perjalanan pembentukan Malaysia pada 50 tahun yang lalu, lebih 50 tahun yang lalu, dan ianya bermula apabila Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu ketika itu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam ucapannya di depan persidangan Persatuan Wartawan Luar Negeri Asia Tenggara diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961 telah pun membayangkan penubuhan sebuah negara yang melibatkan gabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Brunei dan juga Sarawak dan juga Sabah. Dan anda dapat saksikan visual ini adalah pemasyuran Malaysia pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka. Dan apa yang menariknya, jika pada 1957 apabila Tunku Abdul Rahman melaungkan ucapan ataupun melaungkan kata-kata keramat merdeka dan ia disambut dengan perkataan merdeka oleh rakyat jelata yang hadir. Tapi pada Hari Malaysia 1963 ini, mengikut sejarahnya apabila laungan 7 kali merdeka dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman, rakyat jelata yang datang ke Stadium Merdeka pada ketika itu melaungkan dengan nama ataupun melaungkan dengan kata Merdeka Malaysia. Dan itu adalah slogan waktu ketika itu menyambut Hari Malaysia, menyoroti Hari Malaysia pada 1963 pada hari ini. Dan itu adalah simbol melambangkan perpaduan yang teguh antara rakyat Malaysia, yang itu kata Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq adalah kejayaan negara yang tidak boleh diambil mudah. Itu nasihat beliau sempena sambutan Hari Malaysia hari ini. Tegasnya ini adalah pencapaian dan kejayaan negara yang paling bermakna. Justru segala usaha, kesedaran dan keinginan untuk melestarikan keharmonian antara rakyat harus terus diperkukuhkan. Beliau berkata kekayaan budaya, kepelbagaian bangsa dan warna-warni kehidupan setiap rakyat Malaysia telah membentuk asas dan mencorakkan kemakmuran tanah air. Meskipun sambutan Hari Malaysia tahun ini diraikan secara sederhana, namun saya yakin rasa kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia tetap terserlah dengan mengamalkan nilai-nilai yang menyatu padukan. Dan itu yang kami nak ceritakan hari ini, bagaimana sambutan Hari Malaysia meskipun sederhana, meskipun berbeza, memandangkan kita masih lagi memerangi pandemik COVID-19 dalam masa yang sama. Apa itu erti, bagaimana kita mentafsirkan maksud di sebalik Hari Malaysia, itulah yang penting. Seperti mana kita saksikan sambutan Hari Raya Aidilfitri, sambutan Hari Kemerdekaan. Setiap kerajaan pada tahun ini sangat berbeza, tetapi bagaimana kita tafsirkan dan bagaimana kita menghormati setiap erti dan maksud di sebalik sambutan-sambutan ini, itulah yang menjadi penting. Dan kita nak ceritakan tentang sambutan Hari Malaysia dari Sibu Sarawak. Betul. Dan acara sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan hari ini bakal berlangsung di Stadium Tertutup Sibu Sarawak dan semestinya menampilkan pelbagai acara persembahan bakal mengambil tempat hari ini. Dan untuk pengetahuan, negeri Sarawak dipilih untuk kali kedua berturut-turut bagi sambutan bersejarah ini. Dan untuk perkembangannya, kita bersama dengan wartawan kami Syaf Syukri yang mengikuti sambutan di Sibu Sarawak. Syaf, selamat pagi Syaf. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Baik Syaf, apa acara persembahan yang bakal mengambil tempat hari ini? Dan ketika nombor baru ni kita tahu dari segi ada limitasi kepada pengunjung-pengunjung yang dibenarkan hadir. Dan siapa agaknya jemputan yang akan diundang untuk mengikuti sambutan hari ini? Okey, baik, terima kasih Hafizi, terima kasih Naila. Seperti yang Hafizi dan Naila terangkan secara penuh tadi ya, ini merupakan tahun kedua berturut-turut Sarawak menjadi tuan rumah untuk acara ataupun sambutan Hari Malaysia 2020. Tahun lalu di Stadium Perpaduan di Kuching dalam keadaan kita menghadapi jerebu, namun acara berjaya dilangsungkan dengan jayanya. Tapi tahun ini di Sibu dengan cara yang lebih berbeza dengan sebab kita nak mengekang penularan pandemik COVID-19. Jadi perayaan diadakan dalam suasana norma baru. Dan saya berkesempatan, saya dan kru Sarawani dan juga yang berada di sini membuat liputan di sini sepanjang Hari Malaysia ini, sempat berkunjung ke Stadium Tertutup Sibu pada hari Isnin lepas untuk melihat raptai penuh persembahan. Sebenarnya banyak persembahan yang disajikan yang saya kira cukup berbeza tahun ini.
Sebab persembahan-persembahan yang ditampilkan ini saya kira ada dalam 3 slot yang berbeza. Setiap satu slot ada macam slot yang kedua ada 4 persembahan khas yang akan dipersembahkan kepada penonton. Dan persembahan ini seperti yang kita tahulah, memang tahun lalu pun memang banyak menampilkan persembahan yang menonjolkan kesatuan, perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat di Malaysia. Dan kali ini saya kira ada sesuatu yang berbeza sebab dalam sensitif yang telah kami perolehi sebulan sebelum acara sambutan Hari Malaysia ini, ada menampilkan satu acara, iaitu acara berpantun yang akan dipersembahkan oleh 3 penyanyi Malaysia. Bukan saya sebab masa malam Rapta itu di untuk slot persembahan yang tu tak adalah artisnya tak sampai lagi. Tapi untuk malam ni itu yang antara yang saya rasa menjadi orang kata jadi tarikan. Selain itu ada tarian, ada ditayangkan dokumentari kita menayangkan kisah 5 sekawan yang hidup dari 3 zaman yang berbeza. Dan ini saya rasa keunikan, saya sempat menyaksikan sedikit saja klip tersebut, kerana biasalah waktu Rapta penuh jarang dipasangkan secara habis kan. Jadi itu antara yang dapat itu yang dapat saya rangkumkan untuk ketika ini. Dan antara tetamu-tetamu khas yang akan hadir memeriahkan sambutan Hari Malaysia tahun ini, mestinya Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Abdul Zaid Mahmud, Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, dan Menteri-Menteri Kabinet Persekutuan serta Menteri-Menteri Kabinet di Sarawak, Naila dan juga Hafizi. Baik, terima kasih Syaf Syukri atas perincian itu, dan Syaf Syukri akan membawakan perkembangan lebih lanjut pada pukul 8.30 pagi nanti. Dan sebenarnya tadi visual yang kita mainkan adalah visual suasana di Sibu Sarawak, bagaimana rakyat-rakyat di Sibu Sarawak itu begitu semangat sekali untuk menyambut Hari Malaysia pada tahun ini, iaitu bertempat di Sibu Sarawak. Dan kita akan pergi ke perkembangan selanjutnya, iaitu pada hari ini juga, jika sebelum ini kita tahu, kita biasa dengar sukan itu menyatukan kita semua, rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Begitu juga dengan variasi jenis makanan di negara kita yang mengukuhkan lagi perpaduan kaum. Dan kali ini pakaian dan juga busana juga diangkat untuk menyatu padukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, iaitu sarung, Naila. Dan pemakaian sarung ini sebenarnya adalah warisan budaya masyarakat, budaya yang dikongsi bersama. Masyarakat Melayu, Cina, India, Bumiputra serta etnik Sabah Sarawak masing-masing ada jenis sarung mereka tersendiri. Dalam menyambut Hari Malaysia 16 September ini, elemen sebegini diangkat dalam kita memperkasakan hubungan perpaduan antara semua kaum. Dan satu program yang saban tahun diadakan pada Hari Malaysia, Kereta Api Sarung, kini ditukar pada Hari Sarung 2020 dan tiada sambutan besar-besaran dilakukan, namun anda juga boleh turut serta dengan memakaikan apa jenis sarung serta pakaian tradisional masyarakat anda dan muat naik di platform media sosial dengan hashtag Hari Sarung 2020. Ia sebagai langkah untuk menaikkan semangat kekitaan antara masyarakat kita sempena meraihkan sambutan Hari Malaysia. Dan sebenarnya setiap negeri ada checklist dia masing-masing, itu yang seronok jadi itu. Sebagai lokasi untuk bergambar, dan jika anda bertuah, anda juga akan memenangi hadiah menarik yang ditawarkan oleh penganjur dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk hashtag Hari Sarung 20 dan tag loko.my. Dan kita semarakkan Hari Malaysia dengan warna-warni pakaian sarung busana tradisional masyarakat kita ini. Yap. Dan itu antara aktiviti-aktiviti yang kita boleh raikan sempena sambutan Hari Malaysia. Dan selepas ini kita nak terus bersama wartawan kami juga. Ada laporannya dari Sabah, tapi kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Mewarisi kejayaan dan pengalaman dari ayahnya Haji Syamsuddin Labandu sebagai usahawan agro berjaya di Tawau, Mardiana Syamsuddin tidak menoleh ke belakang lagi. Kini beliau adalah usahawan agro muda berjaya yang mengusahakan ternakan kambing dan lembu daging secara integrasi dengan tanaman kelapa sawit. Dan tanaman cili fertigasi pula baru diusulkan ketika waktu PKP COVID-19 yang juga memberikan hasil yang lumayan. Tetapi ramai lagi anak muda Sabah ingin menceburkan diri sebagai agropreneur atau usahawan agro, tetapi mereka ada kekangan
seperti tidak ada tanah dan juga ketiadaan modal. Dan kita ikuti bingkisan Sabah Memilih bersama editor kanan Nazri Kahar di N68 Apas Tawau Sabah ini. Di tengah kehangatan suhu pilihan raya negeri Sabah ke-16 ini, kami di Astro Awani seringkali ingin membawa isu-isu rakyat, peduli masyarakat, dan dalam masa yang sama juga kita ingin mengangkat kisah-kisah kejayaan yang boleh memberi inspirasi kepada masyarakat di luar sana. Dalam masa yang sama kita ingin melihat langkah-langkah yang lebih proaktif dapat dijelmakan oleh ahli politik jika mereka terpilih sebagai wakil rakyat. Jadi pada hari ini saya di Kampung Sungai Juragan, Wakuba Tawau di bawah N68 Apas di Parlimen Tawau ini kerana seorang kisah anak gadis yang kata pun mengotorkan tangannya, menggunakan segala kudratnya untuk menjadi seorang usahawan agro muda yang berjaya, Mardiana Syamsuddin. Apa khabar Mardiana? Alhamdulillah, sihat. Mardiana, kita berada di satu ladang yang ratusan ekar dan terdapat beberapa kandang dan juga reban kambing di sini. Jadi sejak bila Mardiana menceburi bidang agro pertanian, terutamanya apabila kita melihat Mardiana begitu serius dalam menternak pelbagai jenis kambing di ladang ini? Sebenarnya saya cubakan di bidang ni dari kecil lagi, tapi saya fokus start daripada 2011 lepas ayah saya menang peringkat Maha. Dia bagi saya, dia kata awak belajar tinggi-tinggi macam mana nak jadi sukses macam dia. Dia cabar saya kata okey. Saya sahut cabaran ayah saya lah. Ya. Kalau kita nak kenali Mardiana, apa latar belakang pendidikan Mardiana? Saya dalam degree pengurusan perniagaan daripada UUM, dan saya pernah ambil sertifikat plantation dekat KK. Tapi dalam bidang ternakan saya tak tahu, saya memang zero. Saya hanya tengok bapa saya sahaja. Sukar ke membuat keputusan secara peribadi Mardiana apabila Haji Samsudin Labandu meminta Mardiana, kamu tinggallah di kampung, teruskan legasi aku untuk menternak kambing dan lembu dan juga pertanian. Apakah pemikiran Mardiana ketika itu? Boleh ke? Aku ni wanita. Apa yang menyebabkan Mardiana menerima tanggungjawab itu dengan relanya? Mula-mula sukar jugalah. Tapi bila saya fikir balik, apa yang saya perlu bagi dengan ayah saya? Dia dah bagi saya sekolah, dia dah bagi saya macam-macam lah dari kecil apa semua. Saya tak dapat bagi apa pun dengan dia. So apa yang saya boleh bagi hanya tenaga saya. Yang tu yang saya boleh sumbangkan untuk saya punya parents lah. Saya cakap tak apalah, mungkin satu hari nanti saya boleh jadi macam dia. Ya. Itu waktu tu suka ataupun rela ataupun sukarela? Sukarela. Okey, selepas 2011 hinggalah 2020 ini, apa momen-momen ataupun waktu-waktu indah? Saya yang nak kutip yang indah dahululah. Yang suka-suka nanti kita cerita dulu. Apa momen indah yang Mardiana alami ketika menceburkan diri dalam bidang agro makanan ini? Mula-mula tu bila saya dapat, saya tak sangka saya dapat jual target tu lebih daripada yang saya target. Saya dapat jualan, tak sampai setahun saya menternak, saya dapat jual lebih kurang dekat 100 ekor kambing. Masa tu Hari Raya Haji. Tu saya memang, wah hebatnya saya dapat duit ni. Saya memang dalam ladang ni saya nampak semua duit. Saya memang indah lah. Lepas tu saya dapat menang anugerah Peladang Nita Jaya Negeri tahun 2016. Ayah saya pun tak percaya saya boleh menang. Sampai tahap tu dia pun cakap, inilah anak saya yang memang suka dan rela. Bapa, kalau boleh gambarkan dari 100 ekor kambing itu, berapa jumlah pelanggan kepada Mardiana dan syarikat? Secara umumnya lah. Lebih kurang lah. Untuk memberi sedikit inspirasi kepada anak muda di luar sana. Kalau nak berkongsi. Bolehlah. Boleh tak banyaklah. Tak boleh simpan-simpan lah nilai itu Mardiana. Tetapi dalam kisah kejayaan pastinya ada cabaran, ada orang kata pun penat, lelah dan juga mungkin ada rasa give up, terkilan. Adakah begitu? Apabila
masuk dalam bidang ini secara sepenuh masa, Madiana? Tipulah kalau tak ada. Memang ada. Mula-mula memang sebab saya tak tahu dalam bidang ni, bila kambing ada masalah, dia mati. Saya cakap, kenapa dia mati? Mungkin bukan saya pandai kot dalam bidang ni. Tapi saya try, saya tanya. Lepas tu bapa saya memang dia tak bagi saya dia tak bagi tahu saya macam mana dia dia tak ada saya sebab sendiri macam mana kamu belajar. Lepas tu from scratch, ya saya baca buku, saya tanya kawan-kawan macam mana, saya belajar daripada situ. Lepas tu macam kadang-kadang tak semua pekerja yang kita harapkan tu dia boleh buat apa yang kita suruh. Kena turun tangan sendiri, ambil rumput. Memang susahlah, memang panas. Kalau memang bukan jenis yang sabar, rasanya tak kot cabut lari dah. Apabila sudah suka dan rela ini, apa perancangan Madiana seterusnya? Kita lihat ada 8 kandang kambing. Sekarang ini dalam waktu ini lebih daripada 1,000 ekor. Kita lihat tadi Madiana sedang mengusahakan untuk menjual lot-lot tanah pertanian untuk dijadikan sebagai tanaman agromakanan. Kita lihat tadi Madiana sudah pun memulakan dalam pertanian cili petegasi, sebelum ini pisang dan seumpamanya. Apa perancangan Madiana seterusnya? Lepas ni sebenarnya saya plan saya nak lahirkan lebih ramai belia yang macam saya. Macam saya nak didik anak bangsa. Saya tak nak dorang set habis belajar saya nak kerja government. Tak. Saya nak dorang start macam mana saya dulu. Saya nak jadikan tempat ni agrotourism. Bukan yang untuk pelawat datang ni. Saya nak yang nak belajar. Tapi sekarang ada saya buat. Tapi dengan kawan-kawan lah. Saya panggil yang budak-budak di bawah 12 tahun. Saya bawa di sini bermain sebab kita boleh set dorang punya minda. Dorang walaupun dorang ni sebenarnya bermain dengan kambing, sebenarnya dorang belajar proses pembelajaran. Itu yang sebenarnya saya nak jadikan tempat ni. Nak lahirkan belia-belia yang kita pupuk daripada kecil. Okey, Madiana. Bagi membuka minda anak muda, dan kita tahu juga anak muda lah yang boleh memoderkan sektor pertanian kerana mereka melihat teknologi, mereka melihat mesin, mereka melihat otomasi. Kenapa perlu diberikan galakan kepada anak muda untuk memasuki industri agromakanan ini sepenuh masa? Jika tidak, apa yang akan berlaku kepada tanah-tanah pertanian yang ada di sekitar N68 Apas ini jika tidak ada orang muda lagi? Kita kena ada satu tim lah yang kita wujudkan untuk panggil ni semua yang ramai sebenarnya usahawan dekat Sabah ni yang sukses, yang belia-belia. Jadi kita lahirkan mentor-menti. Siapa nak bidang pertanian kita panggilkan usahawan ni. Siapa nak bidang kerepek kita akan datangkan yang ni. Kita latih dia sampai dia orang sukses macam mana kita hari inilah. Ya. Bagaimana Madiana menggerakkan movement ataupun gerakan ini? Apa persatuan yang Madiana anggoti sekarang? PPK bagaimana menolong dan juga Madiana menolong mereka dan sebagainya? Adakah? Saya sebenarnya salah satu AJK dalam Peladang Nita Tawau. Sangat aktif, kita orang punya Peladang Nita seluruh Sabah. Kita banyak bantu usahawan. Kita didik belia-belia macam andai kata mak-mak dia kebanyakan makcik-makcik ni yang kebanyakannya lebih kepada buat pembuatan kerepek. Jadi kita nak anak dia pula yang buat benda tu. Meneruskan. Jadi kita akan lahirkan lebih ramai belia. Kita akan datang, okey saya nak buat macam ni. Kita datangkan usahawan ni, kita buat kursus untuk diorang. Apa cabaran utama ataupun halangan Madiana rasa perlu diberi perhatian oleh pihak berkuasa, ahli politik dalam memacu industri agromakanan terutamanya di kawasan Tawau ini? Yang rasa belum diselesaikan sepenuhnya, tetapi kalau diselesaikan banyak potensi dapat dinikmati oleh peladang, peternak dan juga ataupun petani moden ini. Salah satu yang apa yang saya nampak dengan kawan-kawan saya, tanah memang tak susah nak dapat. Diorang nak fokus untuk tanaman lebih luas. Ya, seperti sawit saja kan. Lepas tu macam yang kios-kios, macam tempat pun tak ada yang tempat-tempat perniagaan diorang yang tak tetap, yang sekarang kita buat macam food truck tu. Tu tempat memang tak ni sangat, tak ada yang tetap. Jadi diorang pun kita bagi kios, tapi kalau tempat tak tetap susah juga diorang berbisnes kan. Selain daripada itu apa lagi? Modal ke, geran ke ataupun salah satu geran memang PPK tolong kita orang lah geran. Modal daripada geran itulah yang akan ditolong untuk tapi masih tidak cukup. Tidak. Daripada institusi bank seperti Agrobank, daripada bank simpanan ke dan sebagainya?
Agrobank membantu. Kalau setakat ni Banyak lagi financing yang disediakan Agrobank kan? ya. Pembiayaan, berbagai jenis pembiayaan dalam Yalah. bidang pertanian ya. Tapi kebanyakan beliau takut nak try. Diorang hanya kita hanya sekarang beliau kita yang berani lebih kepada PPK lah. Yang kita nampaklah setakat ni sebab Sedangkan boleh mencuba kan? boleh mencuba tapi diorang tak berani. Itu yang kita kena nak satu Buka minda mereka, buka maklumat kan? Okey, sekali mungkin Mbak Diana beri pesanan kepada anak muda Tawau, anak muda di APAS ini dan juga seluruh Sabah, kenapa bidang pertanian adalah masa depan kita. Kalau kita nampak sebenarnya kerajaan ni dia lebih kepada melahirkan kita, dia mendidik kita kepada pertanian. Pertanian ni sangat luas skopnya. Dia bukan sahaja kita kena tanam sayur, kena macam-macam. Betul. Kalau kita tak ada tanah, rasanya kita boleh buat produk hiliran. Kita ambil kawan kita macam okey, saya tanam cili kan. Kita boleh ambil cili itu kita proses untuk jadi sos pula. Itu salah satu bisnes juga. Kalau satu usahawan juga boleh jadi usahawan. Salah satu produk hiliran. Jadi tak semestinya kita nak fokus saya nak menanam kena ada tanah, tak, macam-macam macam susu kambing, kita ada ternakan tapi kita nak jadi usahawan, kita boleh jual susu, kita boleh pelbagaikan. Pesanan yang begitu ikhlas dan bukan cakap kosong tetapi sudah dibuktikan. Terima kasih Mbak Diana, terus sukses dalam industri ternakan dan juga pertanian agromakanan di N68 APAS ini. Okey, saya nak tahu lebih lanjut, nak tengok kambing-kambing yang sedang makan dan juga berehat. Ini kambing bukan calang-calang kambing, mereka pandai. Mereka pandai beratur, mungkin lebih pandai daripada manusia. Saya dah tengok depan mata kami tadi bagaimana Madiana menghalau kambing masuk ke bilik masing-masing. Bilik Okey Madiana, jom kita ke kandang.